Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dari tahun 2005, kalau nak tahu, 2005, 2004, saya dah dengar pasal Forex. Tapi saya cuma berdagang Forex pada tahun 2006. Pada awal tu, bila saya first time dengar Forex, semua negatif. Pada waktu tu orang baru trading. Dan saya lebih kepada saham, saya lebih kepada futures market, kepada komoditi lah. Itu yang saya dagangkan. Cerita dia, bila orang sebut pasal Forex ni, saya agak skeptikal. Sebabnya banyak pada waktu tu, bukan banyak, masa tu ada dengar-dengar yang tak elok lah, berkenaan dengan scammer, berkenaan dengan pelbagai skim lah pada waktu tu. Dan 2006 saya mula berkenalan dengan Forex. Itu pun sebabnya saya berniaga kereta. Kalau nak tahu, saya berniaga kereta dan bila bertanya kepada bank bagaimana nak dapatkan rate yang murah, so saya pergilah kat internet baca pasal Forex. Waktu tu 2006 kalau kat Kuching tu kita nak surf satu page, zaman MySpace ke apa waktu tu. Jadi ambil masa kita nak download, nak buka satu page tu agak lama. Kena pula kalau Forex ni page dia biasa waktu tu agak meriah. Banyak music, banyak grafik. Jadi ambil masa lah, berat lah page dia. Dan baca-baca okey, menarik. Jadi saya pun cubalah letak duit. Mula-mula tu memang habis. Tak cantik, hancur. Lepas tu tapi saya bukan hanya trading Forex. Saya jadikan Forex sebagai salah satu tempat untuk saya, masa tu saya cuba trade lah. Sampailah pada tahun 2011, di mana jumpa somebody tu dan dia menceritakan bahawa instead of anda cuba trade sama ada saham ke Forex ke, anda cuba berdagang. Anda cuba berniaga. Cerita dia, dekat saham, kita mudah nak melabur. Kita melabur dan kita letak duit, kita tunggu je hujung tahun, tunggu je masa X dividend dia, adalah cerita pasal dividend bonus. Kita melabur dalam ASB hujung tahun, adalah dia punya dividend bonus. Masalahnya dekat Forex ni, kita ada something dia panggil sebagai carry trade, perbezaan di antara swap dia, di antara interest rate. Tetapi itu adalah riba, itu adalah tak halal dalam Islamik punya ni. Jadi, dan dia memerlukan satu modal yang besar. Pada waktu tu agak relevan disebabkan kita ada GBP pada waktu tu tahun 2006, dia punya interest rate agak tinggi. Kita ada Jepun sekitar 0% pada waktu tu. Jadi ada beza yang banyak lah. Dan sekiranya anda mempunyai modal, anda boleh carry trade dengan membeli GBP JPY, swap dia, anda ambil swap dia yang dikira hari-hari. Tapi ia memerlukan modal yang agak banyak untuk nak buat benda tu. Jadi itu something yang menyebabkan ramai cuba instead of melabur kepada Forex, retail trading, apa yang dia buat dengan menggunakan leverage, kita ni cuba untuk trade. Okay, let me tell you, if you try to trade the market, ia adalah something yang agak susah. Dengan modal yang kita ada, dengan leverage yang kita ada, dan volatility yang ada dalam pasaran, ia akan mudah untuk anda punya modal tu hilang, rugi. Jadi itu something yang anda kena fikirkan. Total loss pada waktu tu saya pernah sampai dekat nak 2 million USD. Kau nak tahu? Dahsyat juga. Dia bukannya, motivasi bukan daripada cerita tu. Motivasi adalah daripada sudut perniagaan. Selagi anda berfikir anda dapat trade market ini, saya cakap awal, saya bagi tahu awal, anda tak akan berjaya. Anda buatlah macam mana pun. Anda trade market,
you are at a disadvantage. Anda menggunakan broker, modal tak cukup, 100 nak jadi kaya, 1000 nak jadi kaya, 10,000 nak jadi kaya, belum. Saya bagi tahu itu direct, saya bagi tahu. Anda try trade market, mustahil. Apa yang dapat anda buat adalah dengan cuba untuk trade system. Okey. Soalan daripada Zul. Zul, kalau kita nak simpan sistem ke demo berdasarkan expectancy tu, ianya berdasarkan expectancy semasa ke atau selepas tu kita kira sampel? The moment you put at demo ataupun menggunakan mengalihkan dia, start balik daripada kosong, Zul. Start balik daripada kosong. So you start balik. Zali, boleh tak Zul listkan atau bagi tahu mengenai gold market? Tak. Gold market saya dah letak dalam grup. Pergi cari dalam grup. Cari dalam grup. Pergi search LBMA dalam grup. Pergi cari LBMA. Search dalam grup Telegram. Search LBMA. Okay. Banyak sangat. Kalau saya nak cerita gold, saya tak habis yang lain. Okay. Itu something yang saya nak kongsikan kepada anda lah. Instead of anda cuba untuk trade market, saya bagi tahu betul. Amat susah, terutamanya forex, dan anda gagal bukan sebab motivasi ke apa, itu cerita marketing. Waalaikumsalam. Saya bukan orang marketing. Saya adalah seorang pelabur dan trader pada masa yang sama. So bahasa saya bukan bahasa marketing. Bagi yang ikut, anda akan faham. Yang lama dah ikut webinar kita ni faham siapa saya. Saya lihat kepada berniaga. Minta maaf, anda nak trade tak jadi. Itu saja saya dapat cakap. Tak jadi. Anda buatlah macam mana, sebab bukannya anda tak ikut teknik, bukan tak tahu trading. Tak tahu gold, jangan trade dia, Zali. Anda tak tahu gold, jangan trade. Kalau anda dapati anda tak tahu, tak pasti apa menggerakkan gold, jangan buat benda yang kita tak tahu. Saya letak straight lah kepada anda. Anda buat benda tak tahu, anda trade bergantung kepada nasib. Apa hukum dia? Anda fikir sendiri. Macam tu je. Senang. Saya bagi tahu straight. Tak faham dia, jangan buat. Sebab bila kita tak faham, ada unsur was-was, ada unsur gara. Kita dah buat apa? Fikirkan. Jadi itu je. Trade apa yang kita faham. Trade kepada sistem. Itu saja. Okey? Dengan itu kita lihat kepada pasaran. Saya start kasar sikit, bukan apa. I hope my messages selama ni sampai kepada semua. Bukan apa. Dah lah penat kalau anda cuba untuk trade market, hentak-hentak lot besar, lot kecil. Sebelum trade anda dah tahu berapa dolar nak trade. Kalau anda tak tahu, jangan trade. Jangan buka chart, nampak entry, lepas tu letak lot, tak tahu tempat stop loss. Anda tak tahu berapa lot kena. Itu something yang anda kena fikirlah. Okey, jadi kita lihat dulu kepada pasaran. Bukan ajar nak trade, ajar bagaimana untuk anda having the right mindset. Sebab trading ni, saya tak setuju dengan kenyataan trading untuk semua orang. No, not everybody can trade. Not everybody can become a taxi driver contohnya. Macam mana tu? Tak semua orang. Sebab ada orang memang mentaliti dia memang bukan untuk trader, investing. Dia cuba untuk trade macam trader bank. Anda modal diri sendiri. Nombor 2, modal tak cukup. Jadi cara kita trade dengan cara bank trade tak sama. No, you can. What you do is to find apa yang compatible with dia. Okay, kita lihat dulu pasaran sebelum kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Kita lihat kepada pergerakan USD merupakan mata wang yang paling kukuh pada waktu ini. Sebentar nanti kita akan ada house price index. Basically kita ada pasaran saham dia. Off market tadi sebelum start market 9.30. Kita ada pasaran saham dia. Twitter mengumumkan yang lebih tinggi, Procter Gamble lebih tinggi, pasaran saham dia tengah positif. Kita akan ada aliran masuk dana pelaburan ni ke US. Dan inilah yang sedang menyokong
menyokong USD untuk semasa. Kita ada untuk euro yang tertekan dengan kekuatan USD. Euro sendiri didagangkan agak bercampur-campur sebenarnya, di mana kita ada Presiden Trump sebentar tadi menyatakan bahawa US akan mengambil tindak balas lah kepada apa yang dibuat oleh European Union kepada Harley Davidson. Europe mengenakan tarif kepada motosikal Harley Davidson yang dieksport ke Eurozone. Jadi ini memburukkan lagi sentimen kepada ni. Mungkin kita akan ada tarif kepada otomotif yang dikatakan akan dikenakan oleh US kepada Europe. Ketiga, kita ada JPY. JPY merupakan mata wang yang kedua paling kukuh pada waktu ini. Ingat, kita ada BOJ pada minggu ini. Dijangkakan tak banyak pergerakan dia. Yang nyatanya adalah pada minggu depan kita akan ada Jepun bercuti selama 10 hari. Jadi cuti Jepun tu, dan ingat JPY ni sebagai funding currency. Saya duk pesan benda ni daripada Syukri, daripada bila? Daripada minggu lepas kan. JPY tu kalau dia jatuh, saya tak akan pergi maksudnya pair dia naik, saya tak akan pergi long dia. Ada nampak pair dia naik ke apa, saya tak akan pergi long dia. Belum masanya lah, belum. Dari minggu lepas kan. Minggu lepas ke minggu satu lagi, saya pun tak ingat dah. Not at this time. Anda akan ada JPY, Jepun, bercuti sepanjang minggu depan. JPY itu adalah satu funding currency. Kalau ada pun pergerakan sekejap, lepas tu dia start kukuh balik. Maksudnya pair dia start jatuh balik. Kita ada Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepun, akan berjumpa dengan Presiden Trump pada Jumaat ini. Itu tengah malam kita. Kita ada dia punya menteri kewangan dia, menteri ekonomi dia akan berjumpa dengan dia punya counterpart dari US pada hari Khamis. Kita nak tengok adakah dia orang akan menyentuh mengenai penilaian yen. Sekiranya itu yang disebut, itu akan menyebabkan yen ni spike ke atas. Maksudnya pair dia akan jatuh banyak sekiranya itu disentuh pada hari Khamis ni. Jadi market tengah satu pasal low liquidity pada minggu depan, market tengah kumpul JPY ni. Satu lagi adalah mengenai cerita mengenai yang itulah, mengenai summit di antara Presiden Trump dan juga Shinzo Abe pada Jumaat, serta pertemuan menteri-menteri dia orang, peringkat menteri dia orang pada hari Khamis. Jadi itu yang menyebabkan ada risk event kepada Japanese yen, dan kita tahu apabila ada risk event, kita akan ada yen yang mengukuh. GBP didagangkan naik turun. Kita ada parlimen dia mula bersidang pada masa ini. Kita tengah tunggu ada tak sebarang announcement daripada pihak parti konservatif mengenai sebarang pemilihan ataupun pemecatan kepada Perdana Menteri. Ada ke tak cerita tu? Kita ada jurucakap kerajaan British petang tadi yang menyatakan bahawa tumpuan kerajaan adalah kepada withdrawal punya bil, dan kerajaan akan cuba untuk berunding dengan pihak pembangkang, iaitu daripada pihak Parti Labor, dan market tidak menyangkakan akan ada persetujuan untuk setakat ini. Jadi GBP ni seperti biasa, headline to headline, bagus turun naik, turun naik. Jadi agak susahlah sentimen kepada GBP. Okay. Australia dollar secara besarnya adalah melemah. Canada dollar juga melemah. Kenapa Canada dollar lemah sedangkan minyak ni naik? New Zealand dollar pun lemah. Apa yang sedang berlaku? Okey, chef tu jangan katalah itu memang mata wang yang paling lemah pada hari ini. Okey, 3 mata wang ni commodity dollars. Kita ada headline daripada China. Sebenarnya dia daripada semalam, tapi hari ini yang di-highlightkan di mana dia punya Politburo ataupun dia punya Central Committee untuk parti, untuk kerajaan dia lah, Politburo dia, macam parlimen dia lah, macam tu. Dia orang agak reluctant
Sebelum ni kita ada ekonomi China yang meningkat 6.4%, jangkaan 6.2, keluar 6.3, keluar 6.4%. Cerita dia itu adalah untuk kuartal pertama. Kita ada ekonomi China yang meningkat. Waalaikumsalam. Tetapi hari ini, semalam sebenarnya, kita ada laporan yang menyatakan bahawa Politburo ataupun dia punya Central Committee agak keberatan untuk nak release lebih banyak stimulus package. Package rangsangan ekonomi. Itu yang menyebabkan sentimen dekat pasaran China, sentimen dekat Australia, sentimen dekat New Zealand, dan juga even kat Kanada ni agak tertekan. Ini yang kita nampak impact dia. Selain daripada tu, untuk Australia sendiri, kita ada khususnya pada bulan 4 ni, kita nampak iron ore punya price. Dekat China tu certain district, certain tempat tidak dibenarkan untuk import iron ore. Iron ore ni biji besi lah. Ia merupakan tulang belakang kepada ekonomi China. Masalahnya, bila diorang nak buat keluli ni, proses untuk biji besi itu menyebabkan pencemaran. Dan itu yang cuba dikawal oleh kerajaan China dengan menghadkan certain import biji besi. Cerita dia, antara ekspor utama Australia ke China adalah iron ore ni. Ini adalah antara sebab dia lah kita nampak Australia dollar tu melemah. Pada esok hari kita akan ada data inflation dia. Data inflasi untuk Australia yang esok dijangka akan lebih lemah. Itu seterusnya menekan lagi kepada Australia dollar. Sekiranya data tu lebih lemah, Reserve Bank of Australia dijangka akan mula mempertimbangkan secara serius untuk memotong kadar faedah. Itu dia. Okey, itu untuk Australia dollar. Kanada dolar, harga minyak naik. Apa hal Kanada dolar ni tak naik? Okey. Ni dia, harga minyak berada pada tahap yang tertinggi untuk 2019 ni. Pada tahun ini adalah tahap tertinggi dia pada hari ini tadi. Mencecah pada tahap tertinggi pada hari ini. Untuk tahun ini. Tapi kita tak nampak Kanada dolar terus mengukuh. What is happening? Basically, a few things. Yang pertama, biarpun harga minyak tu mengukuh, tapi sumbangan minyak tu kepada ekonomi Kanada pada tahun ini dijangka agak rendah sikit. Bukan apa? Kita ada masalah mengenai saluran, macam mana Kanada nak dia keluar minyak, tapi dia nak hantar minyak tu untuk diproses dan seterusnya dijual. Ada masalah sikit daripada sudut transportation, daripada sudut dia punya pipe minyak ke US. Dia hantar ke Texas, West Texas tu yang nama dia WTI tu. Kanada sendiri dah buat kilang pemprosesan minyak dekat area Quebec, tapi tak cukup. Jadi biarpun ada nampak minyak naik macam ni, selagi minyak berada di atas WTI tu, atas certain figure, saya tak ingat berapa. Saya letak dalam Outlook. Sebenarnya dalam Outlook ni macam-macam. Tak tahu orang baca ke tak. Okey, Kanada dolar bawah ni. Selagi kita nampak minyak tu berada di atas ini, WTI atas $50, Kanada dolar is doing fine. Kita nak tahu harga minyak sensitif ke tak, kita tengok bila dia cecah sekitar $50 ni. Of course, kita akan ada mula-mula dia akan ada impact. Then agak neutral. Pada minggu ni kita akan ada Bank of Canada. Bank of Canada ni dilihat banyak bergantung kepada FOMC. FOMC naik rate, dia naik rate. FOMC tak naik rate, dia pun tak naik rate. FOMC cut rate, dia pun dijangka cut rate. Jadi kita ada FOMC yang lebih neutral bergantung kepada data, dan market melihat BOC juga akan membuat tindakan yang serupa. Tu yang kita punya jangkaan. Okey. New Zealand sama apa yang berlaku kepada Australia. Sekiranya besok inflation rate untuk Australia lebih lemah daripada jangkaan,
0.2 ke bawah, kita akan ada New Zealand dollar juga yang akan tertekan. Chef, apa yang jadi chef ni? Okay, basically secara besarnya kita ada ekonomi Eurozone yang melemah. Apa kena-mengena dengan chef? Apa kena-mengena dengan SNB? Basically kita nampak SNB Jordan pada 2 minggu lepas memberi amaran kepada market bahawa sekiranya chef tu mengukuh, SNB mempunyai banyak lagi kaedah untuk easing ni, termasuklah memotong kadar faedah dengan lebih kepada lebih negatif. Itu nombor satu. Nombor dua, ekonomi dekat Eurozone yang lemah menyebabkan ECB tak bertindak apa-apa. Yang menjadi perhatian SNB ni adalah kepada exchange rate Euro Chef. Okay, kita tengok kepada Euro Chef. Ni yang sedang anda nampak untuk Euro Chef semasa. Okay, Euro Chef is doing well. Dia mula meningkat balik selepas kenyataan daripada daripada Jordan tu. Kita nampak dia break out daripada levels ya. Saya sebelum ni menunggu untuk nak short Euro Chef ni pada sekitar sini, tapi tak ada price action. I'm waiting for another level sekiranya ada price action. But kalau tak ada apa-apa, I'm not going to short it. Cerita dia daripada sudut sentiment, not at this time, belum. Kita ada Eurozone ekonomi yang nampak lower, makin perlahan. Kita ada ekonomi dekat even dekat Switzerland sendiri tak berapa cantik. Ni kita tengok. Ni dia. Ni yang anda nampak dalam outlook tu kan. Ni benda dia. Ekonomi dia is not doing well. Ekonomi dia is here. Okay, below the average. So at the moment we are not looking at a good that one. Tapi nilai chef tadi yang mula murah balik melegakan Switzerland. Dan ini memberikan kelegaan lah kepada ini something that is good untuk ekonomi Switzerland sebenarnya. Okey. Dan kita tengok chef JPY ni, dalam chef JPY sendiri menunjukkan keadaan pasaran yang agak risk off. Ini daripada sudut currency lah, chef JPY. Ada nampak chef JPY macam ni, jangan pergi long JPY pair. Chef JPY macam ni jangan, tak kena. Anda akan nampak JPY sendiri mengukur. Even kepada USD, anda nampak USD JPY, saya tak akan pergi long dia. USD JPY contohnya. And dia dah berapa hari ni lekat dekat sini je. Tengah tunggu apa US China, US Jepun ya. Pada hari Khamis Jumaat. So saya jangkakan dia akan masuk dalam kawasan ni, tak ke mana, sekitar 1182, 112 atas. Dalam kawasan tu je lah, tight range dalam kawasan ni. Okay, ni dekat daily chart. Okay, itu chef dan New Zealand tadi cerita China. Okay, kita lihat satu-satu currency. Kalau ada soalan tu tanya. Okay, kita lihat kepada Euro USD pada waktu ni masih continue untuk short. I'm looking at something around 112 lah, sekitar 112 tu lah. Sekitar 112 untuk Euro USD USD JPY still bull market type. Tapi kalau nak masuk dia tak berapa cantik. Sentiment tak kena pada waktu ni. GBP USD naik turun. Kita ada breakout daripada ni. Saya masih short. Saya tengah short dia. Ni position saya. Anda tengok dalam outlook tu ada daripada Isnin. Daripada semalam. GBP USD. Okay. AUD USD. Price is nowhere. Saya tengah tunggu breakout daripada wherever triangle punya ni. Ini sentimen negatif untuk dia disebabkan oleh cerita mengenai China. But price is doing a sideway. Saya tak, sistem yang saya gunakan ni untuk trending. Jadi sideway market saya tak masuk.
Saya cuma define dia sebagai trending the moment dia break out daripada trend line. Jadi pada waktu ni dia dalam trend line ni lagi. So saya tak masuklah. Itu je. Definekan sistem anda. Sistem anda untuk trending ke untuk sideway market? Sistem ini untuk trending. Bilanya saya kata ini trending, the moment dia break out daripada trend line, baru dah jadi trend. Betul tak? Itu je. Benda yang tengah ke tepi ni, kenapa anda trade? Itu je. Okay? Itu hukum pattern lah. Okay? USD CAD, kita dalam uptrend. Uptrend is still intact. Maksudnya kalau anda tengah long, masih long. USD Chef, kita dalam dalam market yang bull market type. Kalau ni saya nak tengok apa price action dia sekitar kawasan sini lah. There's another resistance dekat sekitar 1.02 berapa ni? 0.2780 ni sekitar situ kan. Okey. NZD USD masih bear market type. Dia ada price yang break out daripada pattern. So masa ni lah saya katakan dia sebagai dah break out. Waktu ni kita katakan dia trend. Okay. EJ secara besarnya masih lagi bear market. Ini daily. Depend kepada outlook anda. Saya menggunakan daily chart. Jadi kalau anda trade daily chart, barulah anda ikut yang ni. Kalau anda trade dekat M15, ini tak ada kena mengena dengan anda. Okay. Euro GBP, kita ada market yang consolidating sideways. Tak ke mana. We have that one. Saya nak tunggu dia keluar ni, baru saya trade. Dia dalam ni saya tak. Habis-habis pun dia gerak dalam ni. So not something yang saya interested. Euro AUD pada waktu ni sama, consolidating. Most of apa-apa yang mengena dengan euro, dengan GBP masih lagi consolidating disebabkan oleh faktor Brexit. EuroCAD sama, we have a consolidation and we are nearing consolidation market punya breakout ni. Saya nak tunggu breakout ni, mana dia pergi? Breakout atas ke breakout bawah? Ni untuk EuroCAD. EuroChef, we have a downward trend, but kita nak tengok market breakout atas ni. Ini low high sebelum ni, high low, low high, low low, low high, low low daripada sebelumnya. Ini dah lebih rendah. Jadi sekiranya dia breakout atas ni, ini dah jadi trend baru. Bukannya tekan dia kat sini, bukan. Jadi kalau ini jadi trend baru, anda tunggulah retracement. Bukannya tengok chart kena trade. Kalau jenis gatangan tu buat letak satu $10 account, trade. Jangan guna account yang anda memang itu untuk ni. Dan gunakan duit untung. Sayang duit. Nak berjudi? Ada. Esok hari ada. Sampai pukul 7 ada counter buka. Bukan tempat sinilah. Okey. Ini pun Euro NZD masih lagi dalam downward trend selagi dia tak break atas ni. Kalau dia keluar sini dan buat sini, saya buat pattern. Nampak? Yan, nampak Fifi? Dia keluar, dia buat sini, barulah saya lukis pattern. Saya tak buat pattern. Okey. GBP JPY masih lagi bear market type. Kita ada bear move. GBP AUD kita masih lagi dalam upward trend untuk GBP AUD. GBP CAD upward trend intact masih. GBP Chef kita ada sideway market type. Ini yang saya katakan, kita tak dapat nak look, ini belum complete. Ini belum complete. Jadi ini dalam symmetrical triangle juga. Ini belum complete, dia tengah jalan lagi. Kita nak tunggu dia ke bawah ni, barulah kita lukis balik leg 1, 2, 3 ni. Satu saya buang ni. Kalau tak saya letak alert, keluar dia alert dia. Okey, GBP NZD kita dalam bull market type. GBP NZD. AUD JPY kita dalam bear market type. Saya ada position kat situ. Saya ada position, saya letak apa position saya. Ini adalah shorting. AUD CAD bull market type intact.
saya nak tunggu kawasan sini untuk long, tapi tak sampai. Tapi cerita dia sentimen tak berapa cantik. The moment dia break out, contohnya anda ada apa yang baru break out tadi, Eurocat. Kita tengok apa yang baru break out tadi. Okey, contoh dia macam ni. The moment dia break out, ini belum jadi satu market type. Belum lagi. Ini belum jadi sideway, belum. Yang kita nak tengok adalah dia buat benda ni. Kalau dia buat macam ni, dan dia buat benda macam ni lah. Dan baru kita kata dia dah ada satu kaki dia. Waktu tu lah anda, ini antara benda yang anda boleh gunalah. Contohnya adalah penggunaan Fibonacci. Anda nak tarik Fibonacci. Satu price cycle. Ini masuk price cycle. Okay. Anda nak tengok what is the, kalau price ni sideway kat sini, waktu tu anda lukiskan anda punya kelawar lah, anda punya ayam lah, anda punya apa lah, waktu tu. Okey. Fibonacci apa? Ini Fibonacci extension. Fibonacci extension ada dalam buku. Betul? Fibonacci extension. Fibonacci extension 3 kaki. 1, 2, 3. Ini Fibonacci Fibonacci extension. 1, 2, 3. Okay, Fibonacci extension. Kenapa dia tak keluar? Okay. Fibonacci extension. 3 kaki kalau Fibonacci extension. Okay, the moment dia keluar macam ni, kita tak katakan dia sideway lagi. Kita masih lagi bear market type. Ya. Kalau dia tak buat kaki dan naik lagi. Kaki pertama tu saya tak ada. Okay. Kalau anda nak pakai Fibonacci, anda boleh pakai Fibonacci retracement. Tapi cerita dia mana nak tarik Fibonacci retracement? Cari dia dalam satu price cycle. Bukannya atas sini. Price cycle kita high ke low ni. Itu satu price cycle. 1, 2, kiri ke kanan. Fibonacci retracement always left to right. Tak ada Fibonacci retracement right to left. Jadi kita nampak price is testing 61.8 pada waktu ni. Jadi kita aware lah apa yang jadi kepada price untuk semasa. Okey. AUD share kita kat mana tadi? AUD JPY. AUD JPY still short. Okey. Ini adalah AUD CAD. Ini adalah dia buat satu, nampak Ini saya tunjukkan macam mana anda map dia. Okey. Kita ambil high ke low. Mana view anda high ke low? Okey, ni adalah view last kali, high low. Okey, sini high low, lepas ni buat low lagi. Okey, sini kita punya high low, tapi kat sini dia buat high balik. Okey, daripada sini kita tandakan kat mana kita punya market type tu. Gunakan something yang simple. High low. Kalau dia terkeluar, itu dah jadi lain. Okey, ini dah terkeluar, ini dapat high baru kan. So tak, kita ambil dari sini. Okey, bawah ni ke atas. Okey, ini terkeluar. Okey, kita ambil satu lagi. Senang. Anda nak scan untuk high low. High low dah habis. Okey, kita dapatlah kita punya linear regression. Cerita dia sini dah terkeluar baru. Kalau kita nak mapkan dia, ini cara mudah kita nak buat high low dia. Satu price cycle kepada sini. Okey, 2 kepada sini. Okey, dan 3. Okey. Sekarang ni. Ni kita high, low, lower high, lower low. Ini high, ini low. Kalau kita nak map, selalu kita tengok benda tu dalam buku kan. Bila kita lukis macam-macam tempat kita nak nampak kan. Okey, cerita dia sekarang ni dia dah turn. Dia terkeluar. Jadi kita tahu ini uptrend. Jadi bila uptrend ni kita nak cari peluang untuk long.
Jadi yang ini dah tak valid kepada kita. Jadi kita akan lukis balik kita punya ni. Itu cara dia. Simple. Gunakan tool market. Sekarang ni, ini tempat high anda. Okay. Ini baru. Jadi anda buat yang sama tau. Tak adalah sekejap anda lukis macam ni, sekejap lukis macam tu. Tak ada. Okey, kita extendkan dulu. Ini belum terkeluar. Selagi dia dalam ni, ini adalah uptrend. Anda cari untuk long. Selagi dia tak break daripada low sini, ini masih lagi uptrend. Habis-habis pun dia keluar ni adalah sideways. Anda buat anda punya pattern. Kalau dia jadi dia jadi wedge ataupun apa, kalau itu adalah reversal ataupun continuation ataupun untuk bilateral. Kalau kita ada triangle, itu bilateral. Itu saja. Jadi kalau anda nak tandakan dia senang. Nampak? Ya, anda akan buat benda objektif sama. High. Tak ada lukis lain-lain. Sekejap lukis lain, sekejap lukis lain. Tak ada. Saya pergi sampai kepada ni. Sorry. Punya cepatlah lukis. Okey. High, low. Ini low. Kita tak ada buat lain-lain tau. Okey. Ni low high. Low high. Buat dia sama. Setiap chart ada buat benda sama. Ini low low. Okey. Selalunya kita tengok bila kita nak lukis jadi benda lain. Ni tak ada. Dia sama je buat benda yang sama. Okey. Low ni. Ini jadi low high. Okey, kat sini dia tak jadi lower low sebab dia jadi high balik. Ini jadi low. Okey, ini jadi low. Ini jadi high. Okey, dan masa ni dia tengah buat ni. Jadi anda map dia anda nampak kat mana dia punya ni. Ini dah jadi higher low. Ini akan jadi higher low. Sini. Higher low. Jadi anda akan map chart anda dengan jelas. Kalau anda nak lukis Fibonacci, kat mana anda tarik Fibonacci anda? Sini. Kalau anda tulis retracement, kiri ke kanan, ini Fibo anda. Okey? Itu je. Tak adalah sekejap Fibo kat sini, sekejap Fibo kat sini, sekejap Fibo kat sini. Ini buku teks. Kalau teknik tu, saya tak dapat nak kata. Itu teknik. Tapi kalau buku teks, ini cara dia. Saya ikut buku. Saya orang ikut buku. Saya take benda yang simple dan saya tunggulah price untuk kena dekat tempat yang saya tunggu, and then kalau ada ada CRS saya ikut. Itu je. Simple. Kan? Tak ada buat benda pelik-pelik. Okey? Ni kita tahu dia tengah retracement. Jangan pergi sell. Ini retracement. Tapi kalau saya tak katakan tak boleh trade retracement. Kalau anda ada teknik yang anda tahu prestasi dia, anda trade retracement, trade dia. Tak ada masalah. Asalkan anda tahu prestasi sistem berkenaan pada setiap masa. So, we are waiting for this. Something like this. Masa ni lah anda nak lukis anda punya Fibonacci. Anda punya Fibonacci extension. 1, 2, 3. Okey, dapat. Okey. Dan kita boleh gunakan dia untuk marking. Kalau kita nak mark chart kita. Okay. Kita jangkakan pergerakan inilah. Okay. This is the next level yang kita nak tengok. So kalau kat sini, dan kita nak cari entry, kalau ada retracement, then you can use your candlestick punya ni lah.
luar. Kalau ada pin bar dan kita bawah bawah pin bar tu jauh sikit, not too near. Then you have your TP level. Boleh? Itu contoh dia lah. Itu contoh penggunaan dia. Ya, simple kan? Ini buku teks je. Ini tak ada ni. Ini asas. So we are waiting for, saya tunggu kat sini, bila price kena baru saya tengok chart. Price tak kena, saya tak tengok chart. Dan kalau dia terus tembus ke bawah ni, selagi dia dalam kawasan ni, I'm interested untuk buy. Tapi kalau dia tembus ke bawah ni, kita akan ada low baru. Dia akan jadi ini kan jadi trending bearish market. Kita cari sell, ikut trend. Simple kan, Mas Fendi? Tak ada benda pelik-pelik kan? Masalahnya bila kita tengok dekat chart orang, macam simple. Bila kita lukis, dia jadi lain. Kenapa? Gunakan tool. Gunakan yang linear regression, ni tadi. Regression trend channel. Gunakan dia. Simple kan? Dan anda dah settle masalah mana trend. Tapi tak semestinya kita betul setiap masa. Bila kita tahu bila kita salah. The moment dia breakout ke bawah ni, you know it's going it's bearish market. So anda tak hold lagi sampai ni. Tengok kepada time frame anda, gunakan yang sama. Apa time frame, M1 ke, yearly chart ke, anda pakai 10 years chart ke, benda yang semua sama. Ini basic dalam market charting, dalam market marking. Buat dia pakai benda basic. Saya pakai benda basic. Saya pakai ni je, basic. Untuk marking chart. Kan? Tak ada benda pelik-pelik. Okey. Kita dah sampai mana tadi? AUD Chef, we have a sideways market type. Nampak dia terkeluar. Kita dapat lukis dua kaki dan kita buat dia. Ini adalah pattern. Dia tak keluar dalam ni, saya tak buat dia sebagai pattern. Dia terkeluar, waktu tu kita lukis pattern. AUD NZD kita ada bull market type. Tapi jaga-jaga dengan pergerakan yang atas macam ni, dia mudah cepat nak jatuh. Ini fast market type. KJPY, we have a very interesting price action. Kita ada higher high, but it's not going anywhere. Kena tengah tunggu cerita BOC dan Japanese yen. Jadi dengan kita tahu apa sentimen market, biarpun ini dah jadi bull market type, saya tak bertindak apa-apa kepada dia. Belum. Cat Chef, ini adalah satu sideway tak ke mana. You have a very choppy market. Yang macam ni saya tak trade. Ini sesuai bagi anda yang buy kat bawah, sell kat atas. Ini market anda. This is your market. Okay. Chef JPY pun sama. You have choppy price action, naik turun. So this is not for that technique. Ada teknik dia, cumanya saya tak pakai dia. NZD JPY, kita ada choppy market type, but more kepada triangle, descending triangle. Ini lebih kepada short. Saya nak tunggu dia breakout, mana arah dia breakout. Ingat, triangle adalah satu bilateral, atas boleh, bawah boleh. Dan kita nak tunggu breakout, kita nak ambil pergerakan sama dengan size opening yang ni, atas ni ke bawah ni. Okay. New Zealand dollar CAD, kita ada bearish market type, tapi market nampaknya dah mula sideways. New Zealand Chef, sama. Ini adalah ascending triangle, bearish market, ascending triangle, lebih kepada bull dulu. Kita nak tunggu dia breakout, mana arah breakout. Gold, kita ada bear market type intact. Kita masih cari untuk short untuk gold. Ni nampak makin simple. The moment dia terkeluar, kita ada lower low, then kita marklah ke bawah. Ni adalah yang paling rendah daripada ni. Adjust dah. Itu je. Tunggu level yang anda nak tunggu, lepas tu trade. Itu je. Minyak, okay, we are looking at the highest price untuk tahun ini untuk minyak. So saya tunggu, saya nak buy pada harga saya nak, not at apa market bagi kepada saya.
I want to buy at the price I want. Dia tak bagi price yang saya nak, saya tak ambil dia. Itu saja. You have control kepada itu. Jangan buka chart, tak ada set up pun anda pergi entry. Ni nampak naik ni, oh breakout. Padahal kita trade, kita tunggu dia retrace. Dia breakout. Teknik kita retrace. Dah sudah buat benda lain daripada apa yang biasa kita buat. Itu je. What higher low, high, etc. tu Abang Zul type sendiri ke atau auto type sendiri? Saya type sendiri. Yang gold ni, saya type sendiri. Kalau boleh, kalau ada yang dia keluar tu cantik lah. Ni saya type sendiri. Saya gunakan ini, jadi saya tahu kat mana. Ini dia belum breakout ke atas. Ini dan tak ada breakout ke bawah. Ini bukan jadi lower high. Faham, Azhar? Dia tak buat breakout ke bawah, body breakout. Jadi ini tak jadi lower high. Kita akan tandakan sini. Itu je. Breakout apabila market daripada ni, kita ada satu support level, dia breakout. Itu breakout, Edwin. Breakout trading, tu contoh dia lah. Kalau anda breakout trading, anda nampak market tengah trading, anda tunggu satu support dan tunggu dia breakout. Anda tunggu retracement, anda trade kat sini. Saya pun tengah tunggu ni. Okey, itu breakout trading. Kalau anda tunggu retracement, pullback retracement. Anda tunggu contohnya, anda nampak ini mula bergerak ke atas. Contohnya, ini mula bergerak ke atas. Setelah ini bergerak ke atas. So, masa tu kita akan ada ini sebagai lower low. Kan? Jadi kita akan tarik, kalau anda nak gunakan Fibonacci, anda boleh gunakan Fibonacci. Ini ke sini. Okay, contohlah, anda nak tunggu kepada, saya tunggu 61.8. Sini saya tunggu. Saya tunggu dia sampai sini. Okey. Itu untuk pullback ataupun ini bounce, ini price bounce. Kalau itu berlaku, submit ini dah jadi lower low. Barulah kita take retracement. Kalau kita bercakap mengenai contrarian buat dia dalam market yang tengah sideways. Ini sideways market type. Sideways market type. Bawah ini anda nak tunggu price action. Anda nak tunggu rejection, price bounce. Reject maksudnya keluar bearish, bullish engulfing, keluar pin bar. Dan baru anda trade dia. Itu contrarian trading. Boleh, Edwin? Sideways market type, ini sideways, tak ada trend, tak ada higher high, tak ada higher low. Nampak? Jadi waktu ni kita akan cari untuk contrarian trading. Faham? Tengok market type. Dalam teknik anda, tentukan market type dia. Tentukan market type dia. Apa market type dia? Teknik anda sesuai untuk market type apa? Dia tak ada teknik untuk semua market type. Tak ada. You will have a higher probability trading dengan mengetahui teknik anda untuk market type apa. Bila belajar sistem tu, bila belajar teknik, kalau anda belajar daripada orang, tanya dia. Teknik ni untuk market type apa? Sebab dia sepatutnya tahulah. Dia dalam trending market. Okey, kita tengok. Apa ekspektasi teknik berkenaan kepada trending market. Kat mana stop loss, kat mana TP. Itu je. Boleh Okey? Kita dah lalu semua. Semua pair dah kita pergi. Okey, sekali lagi untuk USD merupakan mata wang yang paling kukuh pada waktu ni. Euro didagangkan bercampur-campur, lebih lemah terutamanya against USD. JPY saya takkan cari untuk long pair JPY pada waktu ini. Sampai minggu depan saya takkan cari. Kalau ada pun dia spike, lepas tu dia bertaubat balik. Anda akan tengok benda tu. Liquidity dia menurun. GBP cerita Brexit naik turun. Itu memang payah nak baca lah. Australia dollar cerita China. Tengok pasaran China besok. Pasaran China jatuh besok. Shanghai Index jatuh. Teruskan untuk short AUD dengan NZD. Canada dollar kita nak tengok kepada BOC dan kemudian kepada chef ni tertekan disebabkan oleh euro tertekan pada waktu ni. Okey? Ada soalan? Saya rasa semua pair saya dah cover dan semuanya ada dalam Outlook tu. Anda boleh tengok dekat Outlook Semua ada dalam tu. Baca tak baca je lagi tinggal. Okey?
Kalau tak ada soalan, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. 5 minit kita break ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Okey, audio okey. Okey. Jadi kita ada pasaran saham US, kita ada a few company, Verizon, kita ada Twitter dan lain-lain yang mengumumkan perolehan yang lebih baik daripada sebelum. Oh, ada Dungat. Ya Dungat. Okey.
Ada bunyi dekat gua. Saya malam besok saya sokong tim anda. Okay. Apa dia, pasaran saham lebih positif, tapi semua menunggu mengenai US China pada minggu depan, US Jepun, mesyuarat dia, summit dia pada minggu ini, perkembangan US dengan Europe, US dengan Europe mengenai tarif dia. Banyak lagi sebenarnya, US, India, Turki, itu semua. Okey. Kita ada perolehan syarikat-syarikat US dalam, kalau anda perasan dekat Outlook tu, saya ada letak di mana perolehan untuk kuartal pertama dijangka lebih rendah. Ini yang saya letak dalam ni. Dijangka lebih rendah. Itu jangkaan pasaran. Tetapi nampaknya, saya akan update ini besok. Saya dah letakkan dalam ni. Tapi nampaknya perolehan syarikat-syarikat di US nampaknya lebih tinggi. Actual earnings growth adalah 6.2%. Terkini, manakala actual revenue growth adalah 3%. Revenue rendah sikit daripada dia punya earnings. Jadi nampaknya ekonomi US, syarikat-syarikat dia bagus, ekonomi US tu baguslah. Faham? Syarikat-syarikat dekat Malaysia nak naik, itu adalah bagus. Dow Jones saham naik, should be USD lemah. Kenapa? Duit nak pergi mana? Against apa? Dekat Europe hancur. Terence. Kalau Europe tengah kuat, saham dia kuat, lain cerita. Cerita dia dekat Europe ni lemah. Nampak Terence? Europe lemah, US yang kuat. Kenapa orang nak sell USD masuk ke Euro? Itu nak terjun bangunan lah. Faham Terence? It doesn't mean you can use dia one to one like that. Tak dapat. Anda kena tengok. Kalau US punya pasaran tak cantik, pasaran lain cantik, then ataupun semua sama kuat, then people will be looking at other places. Pada waktu ni US cantik. Europe punya ni tak berapa cantik. DAX is not really performing at the moment. Semalam dia punya hari ni punya syarikat dia mengumumkan tak berapa cantik. So not really one to one like that. Anda kena faham sentimen apa sebab dia. Is not direct macam tu. Okay. Saham ni tengah apa cantik. Kenapa JPY ni kukuh? Contohnya, why is JPY being the currency yang paling kukuh pada waktu ni? Kena faham cerita di sebalik belakang dia. Bila nak gunakan benda-benda macam ni, you can use saham ni naik, JPY kena jatuh. Tak. Kita tahu ada risk event hujung minggu ni pasal currency JPY. Lepas tu kita tahu pada minggu depan apa dia bercuti. So there will be demand untuk JPY. Itu dia. Okay. Euro is being more and more weak pada waktu ni, weaker and weaker as we go along. GBP seperti biasa, cerita Brexit. Australia dollar, pasaran saham kuat. Kenapa Australia dollar ni tak kukuh? China, dia punya politburo tu, nampaknya agak reluctant untuk menambah stimulus package dia untuk kuartal kedua. Dan ini yang sedang menekan kepada China, kepada Australia dollar, New Zealand dollar, dan even to certain extent kepada Canada dollar. Minyak kuat, paling tinggi tahun ni. Kenapa Canada dollar? UCAT tu tengah naik. Kenapa? Biasa dia jatuh. Disebabkan oleh benda ni. Dan chef merupakan mata wang yang paling lemah untuk semasa. Dan itulah yang kita cover pada malam ni mengenai topik kita pada malam ini, mengenai pasaran kewangan. Apa itu financial market? Basically, financial market ni adalah satu jaringan network of pasaran di mana kita ada mereka yang mempunyai lebihan dana yang membeli financial instrument
manakala mereka yang memberikan hutang ataupun meminjam memberikan security berkenaan, menyediakan security berkenaan. Jadi financial market adalah kita ada fund daripada supplier yang mempunyai access kelebihan aset kepada mereka yang demand dan memerlukan defisit, yang memerlukan capital. Itu adalah financial market. Financial market ni dia banyak sebenarnya, banyak dia punya pecahan-pecahan. Kita ada yang terbesarnya adalah capital market. Capital market ni terdiri daripada pasaran modal lah. Orang menerbitkan hutang ataupun bond. Orang menyediakan equity ataupun hak milik, itu adalah equity market. Manakala kita ada pasaran komoditi, kita ada soft dan hard commodity. Kita ada derivatif, pasaran yang diwujudkan untuk tujuan hedging, untuk tujuan spekulatif. Ini adalah derivatif market, dan semuanya perlukan currency, perlukan duit. Jadi apa pun yang berlaku dalam semua market ni akan mempengaruhi currency market. Kita tak dapat nak kata saya tak perlu tahu saham. Nampak US tadi kuat, Europe tak berapa cantik, kita nampak pasaran saham naik, Euro USD jatuh. Ni cerita dia. Tak dapat nak lari daripada benda tu. Dan kita ada insurance market, di mana perlindungan kepada mana-mana pelaburan, hak milik aset dan lain-lain. Itu adalah pasaran insurance. Jadi untuk tujuan funding, untuk tujuan pemberian dana, pinjaman, kita ada pasaran-pasaran ini yang banyak berkaitan dengan kadar faedah. Ini dia. Kita ada capital market. Capital market pasaran modal. Dalam arti kata lain, yang terdiri daripada dua jenis, iaitu primary market serta secondary market. Bila kita bercakap pada capital market, tujuan dia adalah untuk raise capital, untuk mengumpul modal untuk satu jangka masa yang panjang, 1 tahun ataupun lebih. Dalam primary market kita ada benda-benda seperti new, ini dalam nama lain dia adalah new issue market. Contohnya macam initial public offering, IPO, kalau anda pernah dengar benda ni, IPO. Lepas tu kita ada secondary market, di mana ini adalah after market. Kita ada exchange trading, kita ada perniagaan over the counter, itu secondary market. Kalau anda beli saham-saham dekat IPO, contohnya dekat primary market, anda beli terbitan bond contohnya, anda nak jual balik, anda boleh jual ke exchanges, itu secondary market. Di sinilah kita ada yang biasa kita dengar, pasaran bond, pasaran saham. Bila kita bercakap mengenai pasaran bond, dia adalah pembiayaan menerusi penerbitan hutang serta dagangan hutang itu sendiri. Lepas tu kita ada stock market, di mana pembiayaan adalah menerusi pengeluaran equity, penerbitan, perkongsian equity, itu syarikat publik, dan juga dagangan equity ataupun saham itu sendiri. Okay. Satu lagi jenis pasaran adalah money market. Yang kalau anda nak tahu, yang banyak untuk orang nak beli saham tadi, untuk orang berniaga, pinjaman, forex tu sendiri, ini pasaran dia, money market. Ini adalah untuk menerbitkan modal, untuk mengumpul modal, raise capital untuk satu jangka masa yang pendek, iaitu 1 tahun ataupun kurang. Ini adalah money market. Okay? Ada terdiri, secara besarnya terdiri daripada dua. Yang pertama, kita akan ada call money. Call money ni adalah untuk kredit dalam tempoh 1 hari ataupun 1 minggu. Ini adalah bentuk aset yang paling liquid selepas cash. Benda-benda seperti dia ini adalah bagi institusi, terutamanya bank, apabila dia ada lebihan dana tu dan dia boleh earn interest daripada lebihan surplus dia dalam balance sheet dia, ni dia biasanya diberikan kepada broker, kepada dealers,
dan untuk digunakan. Contohnya bank tadi dia ada banyak euro contohnya. Dia bagilah euro, ni I offer to you euro pada berapa harga. Dealer, broker akan ambil, okey. Dia tengok market. Dia ambil mungkin pada harga euro, dia ambil pada gunakan USD contohnya, ataupun digunakan euro tu lah. Dia ambil nilai euro tu. Okey, dia ada euro, lepas tu dia tengok orang ambil berapa. Kalau atas daripada harga dia akan offer kepada market. Itu yang asasnya bagaimana anda ada forex ni. Bayangkan broker dealer ni macam exchanger, macam anda nampak penggurup wang tu. Itu kalau nak tahu forex ni, dia ada banyak jaringan exchangers ni, jaringan brokers, jaringan bank, jaringan dealers yang berbentuk. Ini dia, ini pasaran dia kalau nak tahu. Okey. Lepas tu kita ada interbank market, mereka sendiri meminjam sama sendiri, deal sama sendiri, speculate sama sendiri, dan dia adalah untuk satu jangka, satu malam ataupun sehingga 1 tahun ya. Dan di sinilah akan melibatkan benda-benda kalau anda pernah dengar LIBOR, KLIBOR, SHIBOR, TIBOR, benda-benda LIBIT ya. Ini yang mempengaruhi apa yang kita nampak dekat cost of funding. Dan ini sebenarnya apa yang anda nampak dekat swap tu. Dekat swap. Bergantung kepada contohnya macam broker, dia akan tengok mana dia ambil swap dia. Sama ada menggunakan LIBOR, sama ada menggunakan US punya rate dan lain-lain. Okey. Ini adalah mengenai komoditi. Komoditi market terdiri daripada 2. Yang pertama adalah hard commodity. Ada lebih kurang dalam dunia ni, lebih kurang 50 major commodity market seluruh dunia, di mana financial transaction semakin meningkat, di mana physical purchases sendiri, iaitu contoh dia, anda ada cotton market, cotton futures. Jadi bila orang actually anda ada kilang nak beli cotton, nak beli kapas tu, anda akan masuk futures market, anda membeli. Cerita dia, financial transaction, futures tu sendiri makin banyak daripada actual cotton yang dibeli. Contohnya minyak, gold. Jadi financial transaction tu semakin tinggi jumlah volume dia. Dan ini memberikan kestabilan kepada harga. Higher volume, more stable. Tapi sekiranya banyak sangat kegiatan spekulatif, itu boleh menyebabkan price tu, kalau tiba-tiba ada dumping, ada pump, itu pump and dump, itu boleh menyebabkan volatility dalam pasaran. Okey. Cerita dia, kalau kita commercial buyers, kita tak suka benda tu. Tapi kalau anda seorang speculator, anda perlukan pegakan price. Okey, cerita dia ada 2. Yang pertama, hard commodity. Hard commodity ni adalah komoditi-komoditi yang dilombong, yang dihasilkan, diproses menjadi satu benda lain. Contohnya gold, minyak mentah, kita ada iron ore tadi contohnya, kita ada copper, dan apa yang saya buat malam ni, apa yang saya sebut kepada anda malam ni, ini clue. Tak lama lagi kita ada FB Live kita. Ikut FB Live kita tak lama lagi. Ada hadiah dia. Ada hadiah dia. Ada hadiah dia. Okey, ada hadiah dia. Ni antaranya. Yang saya duk sebut ni mengenai gold, gold. Ada mengena dengan gold. Boleh? Azhar? Ada. Kalau nak study gold, study betul-betul. Nanti malam webinar tu, malam FB Live nanti, bukan. Nanti study lah pasal gold. Okey? Ni clue awal ni. Mana tahu, dulu menang jam kan? Mana Miateng kita? Siapa? Miateng menang. Jadi, orang Kuching, orang Sarawak juga menang. Dia, orang Sarawak je hebat ni. Di belakang, tak boleh. Hadiah hadiahnya tak dapat. Dah dapat, dia dah dapat dah hadiah dia, dah pakai dah jam dia. Dia dah jogging tu. Malam-malam dia jogging kan. Okey. Adil. Saya tengok dia pilih.
Dia daripada ni. Kali ini FB Live kita hari Rabu 8 hari bulan. 1 bulan tak ada. 8 hari bulan. 8 1 bulan sebab orang cuti kan. Tak nak kacau orang cuti lah. Kita buat 8 hari bulan. Hari Rabu minggu 1 lagi. InsyaAllah. Ada banyak lagi hadiah-hadiah. Saya tak tahu apa hadiah. Tapi kalau XM ni hadiah dia tak pernah menduka citakan. Nak menang je payah. Okay. Yang kedua, soft commodity. Ni clue awal. Siapa yang ikut webinar, clue sikit lah. Clue sikit. Ada clue sikit. Okay. Soft commodity adalah benda-benda yang ditanam. Ditanam, diternak. Itu adalah soft commodity. Agricultural, primary products, coffee, wheat, cotton. Try anda tengok coffee. Try tengok coffee. Cantik. Facilitator, benda yang membantu dalam adalah derivative market, sama ada dia didagangkan di exchange, di bursa. Kita ada ETF, kita ada futures, kita ada options. Saya tengah buat nota dia yang saya tak tahu kesesuaian dia yang saya sebut tadi. Saya tengah buat nota dia. Di dalam nota-nota ni, saya akan postkan dia pada bila saya nak post. Nota ni lebih kurang satu pandangan komplit lah kepada ni. Saya cuba translate dia dalam bahasa Malaysia lah. Ada certain bahasa yang kita tak dapat nak letak bahasa Malaysia. Quantitative easing tu. Dalam bahasa Malaysia dia quantitative easing tu apa entah. Kuantitatif mudah. Saya pun tak tahu. Ambil masa lah untuk nak translate. Saya kalau tulis English cepat. Kalau tulis bahasa Malaysia, dia nganga sikit. Lambat sikit. Jadi ambil masa. Bila saya tulis dalam English. Lepas tu saya translate dia. Jadi ambil masa. Dia dekat 100 page. Siapa pinjaman mudah? Bukan. Okey. Ni exchange traded fund. Kita akan lihat explore macam mana nak gunakan benda-benda ni dalam trading anda. Macam mana futures market. Siapa trading futures ini? Siapa pernah trading futures? Trade gold tu semua berapa hari bulan yang dia ni? Pelonggaran kuantitatif. Kejap. Sebelum terlupa. Pelonggaran apa kejap? Pelonggaran kuantitatif. Pelonggaran kuantitatif. Okey, thank you. Betul macam betul lah bunyi dia, pelonggaran kuantitatif. Okey. Macam betul. Bunyi macam betul, tak tahu. Nanti kita tengok kesesuaian di dalam ayat. Okey, dan kita ada over the counter benda-benda seperti forward, swap dan kredit. Ini pun ada dalam nota tadi. Nota tadi saya tunjukkan kepada anda, semua ni ada. Dan apa fungsi dia lah dalam pasaran. Nanti saya kongsikan. Baca dia. Kita buat exam dia, boleh tak? Saya keluarkan satu muka surat dulu, few muka surat, then kita buat exam dia. Kalau lepas itu baru saya hantar yang kedua, boleh? Okey, ini untuk pasaran derivatif. Ada guna dia untuk liquidity, untuk hedging. Kita ada medium of exchange. Inilah dia, forex. Dia adalah pasaran paling liquid, paling mudah ditukar, largest market. Kita ada average daily trading adalah dalam $5 trillion. Macam baby pip ada exam. Macam baby pip. Macam tu barulah kita pergi next stage. Okey. Bila kita menyebut mengenai forex ni, ni something yang saya nak tunjukkan kepada anda lah. Okey. Kalau saya sebut forex, kalau kita sebut ringgit tukar dolar, bila anda dari US balik ke Malaysia, anda pergi foreign exchange tak? Anda pergi forex tak? Forex tu foreign exchange. Ni mana Aminol tadi. Ini dia, bila kita menyebut foreign exchange, dia bergantung kepada apa dia. Foreign tu maksudnya mata wang asing. Okey. Ringgit tu adakah dia mata wang asing tak kepada kita? Bukan kan? Itu domestic market. Jadi
apa yang bahasa betul dia bukannya foreign exchange sebab ringgit tu domestic currency kita. Jadi bahasa yang sepatutnya adalah kepada currency exchange. Itu bahasa betul dia lah. Pertukaran mata wang. Pasaran tukaran mata wang. Bukannya pasaran tukaran mata wang asing. Bukannya. So kalau kita tukar di ringgit, itu bukan mata wang asing. Itu mata wang kita, domestik. Jadi bahasa betulnya adalah currency exchange, bukan foreign currency exchange. Itu bahasa sebetulnya lah. Bukan forex. Bukan forex. Lepas tu nak panggil apa? Okay. Currency exchange. Okay. Dia digunakan untuk memindahkan modal dari satu sempadan ke sempadan yang lain. Itu tujuan kita ada forex. Currency exchange. Safety net, ni insurance market, kita ada mereka yang untuk relocate various risk dalam pasaran. Ingat masa FB Live kita ada cerita pasal Titanic kan? Itu adalah salah satu event besar dalam sejarah pasaran insurance di mana maritime punya insurance ni menjadi lebih kuat. Kita ada transfer of risk of loss from entity yang memegang polisi kepada mereka yang mengeluarkan insurance dan dia adalah untuk hedging against uncertainty of loss atau kerugian. Okay. Jadi untuk memahami bagaimana price dan value financial securities ni, basically yang pergerakan dalam pasaran sama ada market order dan limit order ini bentuk biasa order. Limit order tu tak move market. Kiranya kita ada limit order, yang move market adalah market order. Contoh dia macam ni. Limit order ni macam ni. Anda ada lollipop, dah setahun dia dekat 7E, harga dia RM1. Selagi anda tak buy lollipop tu, transaksi tak berlaku, penerimaan harga RM1 tu belum berlaku. Anda masuk 7E, dia bagi kepada anda RM1, anda tak nak ambil, itu tak menyebabkan harga market lollipop jadi RM1. Anda pergi round kedai sebelah, anda jumpa lollipop harga 90 sen. Anda ambil lollipop tu harga 90 sen, harga semasa dekat market adalah 90 sen kepada anda. Jadi limit order tu tak mempengaruhi harga. Yang mempengaruhi harga adalah order anda, market order. Fahamkan benda tu. Contoh dia macam ni lah. Kita ada nak beli lollipop tadi kan. Anda ada order nak beli lollipop sampai 1,000. Anda masuk 7E dah 300 je. Cari lagi, beli. Oh, ada lagi dekat kedai sebelah. 50 sen, RM100 10 sen, 50 je. Anda beli semua ni, next harga anda adalah pada harga ni, RM120 sen. Katalah anda jual balik kepada anda jual balik kepada pasaran dan itu menyebabkan harga lebih rendah dengan lebih banyak supply. Okay? Inilah benda dia. Demand dan supply. Dia ada something dia panggil sebagai J-curve. Ni something yang saya sekejap. Saya ambil dia dulu. J-curve. Okay, something yang berkenaan dengan bagaimana currency itu bergerak lah. Time of after currency depreciation, change in balance of trade dan lain-lain. Apa yang menyebabkan pergerakan harga, itu semua saya letakkan dalam nota tu tadi. Itu adalah lebih menyeluruh. Itu bukan baby tips. Itu lebih menyeluruh melihat kepada market lebih kurang. Anda nak baca pasal forex, situ dia. Nanti saya letakkan dia. Tunggu, sabar. Okey. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi supply dan demand? Forex ni dia unik. Dia tak macam company, tak macam anda trade. Sebabnya dia didagangkan dalam pair. Dia bukannya macam yang lain-lain. Dia dalam pair. Jadi kepada security yang anda tradekan tu, dia ada faktor dia masing-masing. Kita ada faktor pertumbuhan ekonomi, politik. Sebab contohnya kalau anda trade gold contohnya, lombong emas terbesar dunia. Kat mana lombong emas terbesar dunia? Cap, Fendi. Lombong emas terbesar dunia kat mana?
Temu senyap kata trader gold. Lombong emas. Arif. Dekat Indonesia. Dekat Indonesia kat mana? Mana ada Australia, Afrika. Lombong emas terbesar dunia. Allah Pahang. Allah. Tak. Mana Pahang? Okey, lombong emas terbesar dunia. Kat mana? Aduh. Venezuela. Taiwan. Aduh. Okey, dekat Papua New Guinea. Tahu tak kenapa? Pengeluar emas terbesar dunia China. Pengeluar emas. Pengguna emas terbesar dunia pun China. Okey. Tu satu lagi. Anda fikir-fikirkan. Ingat-ingat soalan ni. Okey. Ada banyak. Contohnya macam kita ada lombong emas terbesar dunia dekat Indonesia. Sekiranya politik Indonesia. Yes, Cak. Penat engkau Google, Cak. Okey, sekiranya politik Indonesia, kita tahu dia punya election itu kan, ada terganggu, mungkin kita akan ada. Dan kerajaan Indonesia ni, dah bagi clue kan, Cak? Bukankah Malaysia perkeluar gold? Dia keluar gold apa, Terence? Dia keluar gold apa? Buktikan, bagi link kepada saya. Bagi link kepada saya, Terence. Nanti saya letak kat sini. Kalau ada lah. Okey, keadaan politik tak cantik, kita mungkin ada gangguan kepada pengeluaran lombong. Tu contoh ni lah. Inflasi, kalau inflation meningkat dengan tinggi, dia boleh jadi positif kepada negara-negara pengeluar komoditi seperti Australia, New Zealand, Kanada. Sebabnya anda nampak, dan kepada pengeluar gold. Itu dia, inflasi, sentimen semasa, polisi ekonomi, monetary, fiskal, dan juga harga tu sendiri. Dan inilah yang mempengaruhi supply dan demand. Kalau kita lihat daripada contohnya daripada forex kejap. Kejap. Okey, kenapa ni tak save? Okey. Kalau kita lihat macam forex, ada 3 lebih kurang dia faktor yang mempengaruhi penilaian kalau forex ni. Mana behavior? Okey. Terdapat 3 teori di sebalik kenapa, apa yang mempengaruhi true exchange rate. Anda boleh Google benda ni malam ni. Purchasing power parity, nombor 1, purchasing power parity. Yang kedua adalah fundamental equilibrium exchange rate, FEER. Bagi siapa yang pernah belajar ekonomi ni mungkin pernah dengar lah. Dan yang ketiga adalah kepada behavioral equilibrium exchange rate. Ada 3 teori utama yang mempengaruhi true nilai untuk exchange rate. Kalau anda nak tahu apakah fair value sebagainya. Apa nombor 3 tu? Behavioral equilibrium. Sekejap. Saya ambil. Saya tulis balik. Sekejap New. Anda boleh try. Kalau rajin-rajin tu Google benda ni. Kalau rajin-rajin tu. Tiga benda ni. Yang pertama adalah purchasing power parity. Okay. Itu nombor 1. Okay. Nombor 2 adalah fundamental equilibrium exchange rate. Ini nombor 2. Dan yang nombor 3 adalah behavioral. Macam mana? Behavioral equilibrium exchange rate.
Tiga ni. Tiga okey. Tiga teori mengenai apa yang the true exchange rate. Ini dia. Boleh cubalah Google kalau rajin. Jap, saya bagi kepada anda. Tiga tu purchasing power parity, fundamental equilibrium exchange rate dan behavioral equilibrium exchange rate. Purchasing power parity tu kalau anda pernah dengar mengenai indeks apa nama yang kat McDonald tu? Apa nama yang dekat McDonald tu? Burger tu. Dia make Golden Arc. Big Mac. Big Mac teori maksudnya kalau Big Mac tu harga dia dekat US berapa? Harga dekat Malaysia berapa? Jadi kalau itu menentukan harga lah lebih kurang. Itu dipanggil Big Mac Index. Ada benda ni. Ada benda ni yang saya sebut ni ada. Big Mac Index. Ni anda boleh tengok ni measuring purchasing power parity between dua currency. Dia ada benda ni. Pergi cari benda tu yang saya sebut ni. Burgernomics. Dia nilai-nilai dia. Big Mac. Ada benda-benda dia. Nantilah saya kongsikan. Kita exam slow-slow sebelum sampai yang kepada tu. Slow. Kita lama lagi. Okey. Tiga keadaan market adalah equilibrium, supply dan demand market. Buyer and seller market. Saya selalu kongsikan kepada anda Jepun. Malam ni saya kongsikan kepada anda contohnya kepada lain sikit. Malam ni saya pun dah boring cerita sama. Kita cerita pasal mana? Kejap saya cari. Saya punya ni dulu. Kita punya mana saya pergi dia tadi? Triangular supply and demand forex. Okey. Apa yang mempengaruhi contohnya kepada chef ni ni contoh lain kali lah. Lukis. Okey. Jadi supply and demand itu yang mempengaruhi pergerakan dalam market. All over the world, customer demand and supply dollars with their banks. Banks equalize the supply and demand throughout the world by trading with each other. Inilah interbank market. Thereby setting the exchange rate. Inilah yang anda nampak untuk rate dan kepada supply dan demand. Bank, kita dalam exchange rate bank. Dan bank menentukan sama ada dia nak deal sama dia orang akan melihat kepada faktor-faktor, pelbagai faktor, antaranya kepada SNB punya polisi. Dia akan tengok kepada kekuatan ekonomi dekat Europe, seluruh dunia, macam mana dekat Asia, dekat US, dan liquidity dia orang ni, keadaan secara keseluruhannya. Dan seterusnya ia akan menentukan penilaian kepada currency. Bagaimana nilai currency itu come up. Dan nilai dia kena dibandingkan. Kita tak dapat katakan ringgit lemah. Mungkin against currency lain dia kuat. Jadi kita kena tengok dia against apa. That's why dalam currency market dia special sikit. Dia tak sama dengan market lain. Dan sekiranya anda melihat kepada satu-satu bila anda membuat anda punya analisa, anda kena tengok satu-satu currency. Itu beza dia dengan lain. Contohnya Jepun ni, harga minyak naik. Sepatutnya Japanese yen jatuh kan? Kenapa dia naik? Sebab minggu depan. Kalau dia keadaan yang sama, sampailah minggu depan. Hari apa Japanese market buka minggu depan? Minggu depan tutup kan?
Okey, saya tunjukkan this week. Ini minggu ni, Jepun buka. Okey, minggu depan kita akan ada Jepun cuti, Jepun cuti kerja dia. Cuti, okey. Sampailah Jepun ni cuti sampai bila? Ada saya letak dekat mana sampai minggu ni, dia cuti. Okey, dia cuti sampai 6 bulan ni. Lepas tu dia buka sini. Okey. Pada waktu ni, apa yang akan berlaku pada awal sesi dagangan? Zul, apa waktu ni, apa yang berlaku pada awal-awal ni? Ingat, dia macam ATM. Pagi-pagi ni semua orang akan cari yen, bank dia baru buka. Bank dia baru buka. Jadi semua akan ada demand kepada yen. Cerita dia, kalau minyak tu ni, apa yang orang akan gunakan directly kepada yen tu? Dia akan bawa, pada waktu awal sesi dagangan Asia kat sini, anda dah boleh merancang tau apa nak trade pada hari ni. Anda akan cari untuk long JPY pada pagi ni, maksudnya short pair dia. Pada waktu masuk waktu London tu, waktu end of Asia trading, kalau sentimen positif, minyak masih naik, saham mendadak naik, anda akan nampak JPY mula melemah. Pair JPY akan mula menaik. Ni dia. Waktu ni anda dah merancang dah. Kena pula Germany factory orders. Kita tahu sebelum ni adalah ada naik sikit manufacturing PMI dia. Masih lemah tapi naik sikit. Anda tahu sini lebih kurang lebih positif. Trade balance dan lain-lain. Kalau positif sentimen, anda akan nampak Japanese punya pair tu akan naik pada hari ini. Mula-mula turun, orang buy yen, lepas tu untuk pembiayaan. Kita akan ada liquidity yang mendadak untuk JPY pada hari ini. Faham Zul? Ni hari ini. Kalau sentimen positif, ni kita expect movement yang besar sikit untuk JPY. Boleh? Okey. Dan kalau nak short dia, anda dah boleh merancang RBNZ pada minggu 1 ni. Apa jangkaan pasaran kepada RBNZ? Apa yang Gubernur dia cakap sebelum ni? Nampak? Anda dah boleh sini anda nak pergi cari peluang untuk short NZD. Ke arah, bukannya trade news. Ke arah ni. Kita tahu liquidity Asia akan lebih rendah. Jadi, orang akan awal untuk masuk NZD ni sejak daripada masa ni. Waktu sekarang ni orang dah cari untuk short NZD. Dan kita nampak price action dia, ini yang kita nampak. Mana? New Zealand. Ni. Ni yang kita nampak. Dah boleh set DE dah. Okey. Ni yang kita nampak untuk New Zealand dollar ni. Pingsan. NJ pada waktu ni. NJ. Ni pada waktu ni. Memang ni lah lemah lah. Satu lagi Australia dengan New Zealand pada minggu ni apa? Hari Rabu. NZ days. Lusa. Jadi jadi tak ada orang nak pegang dia. Ni contoh dia lah. Sekiranya harga minyak masih kuat, expect untuk selepas Japan balik tu naik dulu, kuat dulu yen, lepas tu dia lemah. Okey, pantau harga minyak. Okey, inilah cycle of boom and bust. Bila kita membuat analisa kita, pergerakan currency tu, bagaimana keadaan ekonomi, kat mana business cycle, ekonomi tengah naik, tengah turun, adakah dia dalam early recovery, expansion, semua ni kepada capital market, kepada bagaimana valuation untuk stock market dan industri-industri tertentu dia. Okey. Apa dia sebenarnya, setiap industri ni dia ada bellwether dia dan dia ada kegunaan dia untuk anda trade forex contohnya. Contohnya kita ada harga minyak yang tengah naik. Anda akan dapati sektor utilities ni akan terjejas sikit harga dia.
anda akan dapati industrial akan terjejas sikit sebab kos meningkat. Anda akan dapati financial tinggi sikit. Anda akan dapati energy sector tinggi sikit. Anda akan nampak customer discretionary ni akan terjejas sikit. Ni contoh daripada harga minyak. Dan ada banyak sebenarnya kaedah untuk kita melihat kepada pasaran. Pasaran komoditi. Try tengok kepada kopi. Ni tadi siapa minta list. Okey, crude oil, minyak. Kita ada dua standard pricing, WTI dan Brent. Kepada geopolitical dan economic event, semalam US mengumumkan dia tidak akan memperbaharui sebarang kelonggaran untuk mana-mana negara, mana-mana syarikat mengimport minyak dari Iran. Dan itu menyebabkan pasaran minyak meningkat. Dan ini bergantung kepada US stockpiles, simpanan minyak US, OPEC members, kita ada Arab Saudi dan Oman yang UAE yang menyatakan akan sedia untuk menampung sebarang kekurangan minyak. Dan sekiranya terdapat natural disaster, terutamanya dekat Gulf of Mexico, Hormuz, kita ada dekat Teluk Pasi tu, kalau Iran pergi letak blokade kat situ, siapa mana kapal lalu dia pergi bom. Itu boleh menyebabkan harga minyak semakin meningkat. Kopi, kalau nak buat teknikal anda, try buat kat kopi. Try buat kat crude. Gold cantik, gold ikut cakap pada waktu ni. Tapi komoditi ni sebab dia punya volume ni agak kurang berbanding dengan yang lain-lain. Tapi daripada sudut volume, crude oil adalah yang paling banyak diikuti oleh kopi. Okay. Gold, anda melihat kepada US political uncertainty. Kita ada semalam report bahawa ahli Demokrat yang bertanding untuk jawatan presiden pada tahun depan, mereka tak ada persetujuan sama ada untuk cuba memecat Presiden Trump ataupun tidak. Jadi ini yang menyebabkan gold masih lagi meneruskan kelemahan. Sekiranya ada cerita pasal impeachment mengenai politik US, itu akan menyebabkan gold meningkat. Jadi perhatikan cerita politik US. Nak tahu cerita politik dia? Ni paling senang lah. Anda pergi tengok TV kat sini. Ni. Kalau nak tengok politik US, anda tengok C-SPAN. Tengoklah cerita politik dia apa cerita sebenarnya. Ni unfiltered view of government. Ni bagus. Okay, anda tengoklah cerita-cerita kat sini. C-SPAN ni. Kalau anda dekat US dulu, masa macam saya dululah study, tak ada bajet mula-mula, masa mula tinggal sana. Kalau free to air, dia kena beli kabel barulah dapat tengok HBO apa semua. Kalau tak ada bajet, anda dapat tengok channel ni lah, C-SPAN. Satu hari tengok cerita berita orang tengah bergaduh. Lepas tu tengok apa, waktu saya kat sana dulu, ingat tak yang kes bunuh bini dia tu. Apa nama dia? Yang football player tu. Mana ada duduk mamak kat sana? Mana ada mamak? Apa nama yang bunuh wife dia tu? Lepas tu dia punya sarung tangan lah, apalah. Saya tak ingat dah. Tu je lah. Dia tengok C-SPAN, tengok rancangan court. Dua tu. Okay, goal dia kepada political, US political uncertainty. Jadi tengok US political uncertainty. Of course, interest rate, jewelry demand, industrial demand, wealth protect, kepada inflation akan mempengaruhi kepada gold. Tapi yang besarnya, trend dia tengok kepada US political uncertainty. Nampak ada apa-apa yang membimbangkan pasaran. Presiden dia disiasat mengenai kerjasama dengan Rusia, Mueller's report. Sebelum tu kita tengok gold meningkat. Nampak dia tak bersalah. Oi, gold dah jatuh balik. Tu dia. Okay. Forex market, kita lihat kepada interest rate differentials antaranya. Yang saya bagi tadi 3 tadi. Kalau Petronas tak ekspor minyak ke negara lain, boleh ke minyak naik mendadak? Malaysia punya pengeluaran berapa persen? And we are not even self-sufficient. Not really. Of course akan ada ni, tapi not really. We are not a factor. We are not a factor, Terence.
Common market correlation, US bond yield, yield up, biasanya kita nampak USD up. Ini yang kita tandakan sebelum ini untuk yield. Okay. Untuk yield, make sure anda ada benda-benda ni. Level-level yang saya tandakan ni, make sure anda ada dia. Okay. Make sure anda ada level-level ni. Level-level ni. Saya bagi link lah kepada anda. Make sure anda ada ke sini. Okay. Tandakan ya. Maksudnya bila minyak tu sampai kat area tu 2.57 US government bond yield ni sampai kat situ, then you have some support untuk the market and to a certain extent kepada USD. Okay. Gold pricing, biasanya gold up, USD down. Kebiasaannya tapi tak semestinya. Gold up, gold down, AUD up, CAD up, tu benda biasanya. Crude oil price, ni biasanya dia berlawan tapi not really all the time. Bila anda menggunakan intermarket, one thing about intermarket, it tends not to be correct all the time. Anda gunakan dia bukan sebagai signal. Anda gunakan dia contohnya, anda tengok harga minyak tengah naik mendadak. Anda nampak benda ni. Ini yang pesanan saya. Bila anda menggunakan ni, anda tengok minyak naik mendadak. Anda tak adalah anda nak shortcut, tak sesuai. Itu saja. Gunakan dia sebagai filter. Bukan gunakan dia sebagai signal. Anda nampak US oil ni naik. Anda nampak CAD. Anda nak long CAD contohnya. Contohnya Euro CAD contohnya. Ataupun AUD CAD lah. Anda nak short dia. Okay. Anda tunggu dulu kepada level. Tunggu breakout. Kalau saya lah, saya tunggu breakout sini. Barulah saya short AUD CAD. Jangan tengok yang tu, apa pun tak ada, anda terus masuk. Itu payah. Trade your technical. Bukannya minyak naik, CAD terus buy. Buy dia daripada satu tempat, jangan buy, tekan, tengok chart, jatuh dah ni tekan. Itu bukan trading, itu cuba-cuba. Okay, buat trading portfolio anda lah. 3 benda. Strategi, diri anda, pasaran, paling penting adalah diri anda. Dan fikirkan mengenai diversification, risk dan reward serta objektif sistem anda. Fikirkan ya, kepada pelaburan. Ya, fikirkan kepada fix. Saya duk pesan benda ni. Anda adalah pelabur, investor first. Trader is only simple thing. You see things in the market, you see the market, why it goes up, why it goes down. And then anda tengok tempat nak buy, tempat nak sell, market type, simple entry, complex exit. Itu je kerja trader. Yang anda perlu tekankan sebenarnya adalah kepada diri anda sebagai pelabur. Itu dahulu. Dan tentukan sebagai pelabur anda mempunyai financial planning dan tujuan financial planning anda adalah untuk meningkatkan fixed income security, bukannya variable income. Forex account anda makin besar, bukan. Anda punya ASB tu makin besar, itu sepatutnya. Keuntungan dalam variable tekankan letak kepada fix. Keuntungan dalam fix ambil sebahagian untuk anda sebagai gaji, sebagai income, sebagai apa-apa lain lah. Anda nak bercuti, anda nak apa, itu dia. Anda tingkatkan fixed income anda, bukan variable income anda. Itu yang anda nak buat. Bila ada keuntungan daripada forex, saham, anda nak letakkan kepada sini. Low risk dan lebih bertindak sebagai long term pelaburan. Sini higher risk dan objektif dependent. Jadi fikir sebagai seorang pelabur dan pastikan anda mempunyai objektif jelas kepada pelaburan anda dan fahamkan kat mana anda letak duit. Sepatutnya berat dia kat bawah ni, bukannya kepada forex. Depo besar-besar kat forex yang fixed deposit tak ada,
apa ada mudarabah. Kalau tak nak convention, ada mudarabah. ASB tak ada, tiba-tiba account forex dia 10,000, ASB 200. Apa? Mana? Sepatutnya sini yang 10,000, sini yang 200. Sepatutnya lah. Fikirkan. Bina anda punya portfolio, lihat, start melihat kepada lain-lain pasaran kewangan. Sebab tu kita cover pasal pasaran kewangan. Ada pelbagai, dekat XM sendiri kita mempunyai banyak jenis akaun. Ada 4 jenis akaun dekat XM. Ada saham antaranya. Dan lihatlah apa yang ada, apa yang anda boleh melabur. Ada pelbagai. Pergi kepada ni, dan kita ada 4 jenis saham: micro, standard, ultra low, dan juga kepada account share ni. Jadi lihat apa yang ada dekat account share, dan ada commission, jangan lupa untuk account share ni, kecuali untuk untuk Islamic. Tak ada bonus, dan minimum deposit dia adalah $10,000. Fikirkanlah untuk melabur. Okey, fikirkan untuk melabur. So something yang saya nak anda mula lihatlah. Jangan cuma tengok kepada forex. Ada lain, gold, lihat kepada kesesuaian. CFD, kalau tak biasa dengan ni, anda boleh cuba dengan CFD dulu. Buat dekat demo, buka MT5, buat dekat demo, tengok apa yang ada. Dan kita fikirkan bagaimana kita allocate capital kita, reassess weightings dia, serta strategic balancing ni, macam mana anda balancekan kepada objektif serta prestasi. Tentukan jenis portfolio sesuai dengan anda, agresif, defensif, income, modal, diri anda, pengetahuan anda, makna duit kepada anda. Jadi tengok benda ni, dan sekiranya anda membuat spekulatif portfolio, fikirkan kesesuaian dia kepada anda dan penggunaan modal serta sistem dalam dagangan anda. Ini yang saya buat sendiri. Di XM saya cuba buat benda ni. Position trade, intraday. Seorang trader tu dia tak ada cuma satu sistem. Dia ada a few sistem. Dan saya gunakan 4 sistem pada satu masa. Saya gunakan 4 sistem. Ini intraday tak, saya kepada short term swing. Sini. Okey. Dan buatlah dia. Okey. Lepas tu balance. Itu je. Jadi tentukan keadaan kewangan anda, pastikan anda merancang kewangan anda. Kita dah cerita benda ni few times, mengenai financial freedom figure, dan buat anda punya financial planning. Tanpa itu, anda akan tahu apa pun tak guna. Withdraw pun hampir jadi tak guna, sebabnya tak ke mana. Okey? Jadi fikirkan benda ni. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Itu je saya nak buat. Don't try to trade the market. Instead, you trade your system. Itu dia. Boleh? Okey. InsyaAllah kita besok tak ada sesi. Besok tak ada sesi. Saya tengah buat preparation untuk FB Live. Kita akan ada FB Live kita insyaAllah pada 8 hari bulan nanti. Hari Khamis nanti kita akan Helmi juga akan ada webinar pada Khamis nanti. Bagi anda yang berada di Johor, saya minggu ini jadi kita akan ada kelas kita untuk mapping market, macam mana kita gunakan hala 7 dagangan kita di XM Educational Center. Di mana alamat dia? Di mana alamat dia ni? Bandar Sialam ni, di Masai. Okey, jadi datang. Tempat dia belakang V3 Hotel, belakang V3 Hotel. Kalau anda search dia V3 Hotel belakang. Belakang tu ada tempat makan kat bawah tu. Dia dekat lot kat ujung sekali kat atas, tingkat 1. Belakang VE Hotel, anda cari kat situ. Okey? Ada map dia. Ada map dia kat sini. Okey?
Ni V3 betul lah, V3 Hotel. Kalau ada nampak hotel tu, dia belakang. Ni bulatan, sini ada KFC. Dia belakang hotel, belakang dia, lot kat ujung atas tadi. Tu gambar dia. Okey. Jadi ada yang tak jumpa tempat tu saya ceritakan. Tekan sini ada map, ada gambar lagi. Saya bukan orang Johor pun jumpa. Okey. Jadi kelas kita tak banyak lagi tau. Itu yang saya nak tekan. Mei kita ada kelas. Okey. Lepas tu Jun satu je kelas. Satu kali saya dan Helmi. Lepas tu Julai tak banyak kelas. Ada tak saya rasa tak ada. Lepas tu Julai, Ogos kita banyak seminar. Kopi. Yes, kopi. Saya beli. Yan, saya beli. Bukannya minta beli. Ni kopi special. Okey. Jadi Julai tu tak ada kelas saya rasa. Sekejap saya cek. Julai tu tak ada kelas. Kita ada Julai setakat dalam jadual saya tak ada kelas. Ogos kita ada raya haji, kita ada seminar. Setakat ini hujung Ogos lah mungkin ada kelas. Jadi selepas bulan 6 tu tak banyak kelas tau. Jadi ambil peluang. Nak belajar depan-depan, jumpa saya. Dan saya ni kalau tanya soalan saya jawab je. Seminar kat hotel. Ikut pergi Melaka Cak. Belum keluar lagi. Saya akan ada seminar kat Melaka. Ni Helmi. Helmi dulu dekat Miri. Bagi siapa yang ada kat Miri jangan lupa pada minggu ini kat Miri. Dengar? Helmi kat Miri. Saya tak ada. Saya nanti bulan ni nanti. Bulan 7 nanti dekat Melaka. Belum keluar lagi registration dia. Okey? Boleh? Okey, insya-Allah. Dengar? Malam besok kita tengok sama-sama lah. Saya jarang nak tengok pasukan bawahan ni main, tapi kita tengoklah. Sebab ada Manchester City, saya tengoklah. Okey. Dah booking dengan mem besar, sila. Okey, insya-Allah kita tengok bola lah malam besok. Pagi malam besok lah. Okey, jarang nak nyanyi lagu apa nama lagu tu, Glory susah nak nyanyi lagu tu. Sakit tekak nak nyanyi lagu tu. Okey, insya-Allah kita bersama lagi pada Khamis ni. Susah. Terima kasih semua. Insya-Allah kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif tak main bola dah dia. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Syukri. Cak. Nama Thailand ni siapa ni? Wan. Bibi, Silom. Thanks. Sharon. Zul. Terima kasih.